Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ish, kenapa ada GP kat bahagian setting sekejap. Hmm. Okay. Multicast. Compose info. Start to discuss. Transition relation of information. Siapa kena tengok? Tengah belajar. Computer sound viewers. Okay. Let's see. What's that? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat malam. Sekarang dah pukul 11. Okay. Saya ambil kesempatan untuk rekod ni. So, just nak sharing. Hari ni saya tak ada kelas menjahit. Kita sambil belajar dengan kawan saya tak ramai. Tapi saya buat, alhamdulillah, manage tu untuk buat projek menjahit sendiri kat rumah. So, apa saya buat hari ni? Tadi saya dah settle, bantu Encik Husband, apa tu? Encik Husband pendekkan seluar dia. In a term of saya pun training lah, training untuk training untuk latihan menjahit saya sebab yalah, jahitan ni dia kalau lama tinggal kita lupa teknik. Bila lupa teknik, kerja yang sepatutnya senang dia jadi susah lah. Bila susah jadi lambatlah siap satu-satu projek tu. Okay. Kalau jahitan ni, kalau kita tersalah jahit, dia bukan macam kita kalau tersalah memasak, kurang garam, kurang gula, kita boleh top up. Dia punya kita boleh top up gula garam macam itu je. Tapi kalau jahitan, kalau tersalah jahit, kita kena buka. Dan nak buka jahitan ni adalah satu perkara yang memang struggle lah. Hai Kalisa Mas. Terima kasih join.
Muhammad Aziz. Terima kasih dan selamat malam semua. Semoga hari ini perjalanan harian korang mudah. Saya dah lama dah tak tahu nak cakap apa. Saya tulis tajuk ni nak baca tafsir surah Al-A'raf, tapi sebenarnya saya nak share sikit apa projek jahitan saya hari ni. Dalam masa yang sama nanti nak potong-potong video live ni kan, nak jadikan DTT lah kan. Jadi itu lebih mudah sebab nak buat video pendek-pendek tu macam saya struggle lah nak buat video pendek-pendek tu. Saya kalau macam ni saya download and then potong-potong, rasanya lebih senang untuk saya buat lah. Sebab kita ada misi nak buat 300 video kan. So yang join ni adakah semua sahabat Bosque ke? Sebenarnya saya pun baru kenal sahabat Bosque, tapi yang saya tahu nama kat situ, nama profil dia Papa Situ. Tapi baru 2 hari lah follow dia punya live dalam waktu yang agak panjang lah. Kalau tak lalu tu scroll aja. Tiba-tiba semalam hari kedua saya rasa macam minat untuk follow lebih lama. Alhamdulillah lah, lebih banyak info dapat, Alhamdulillah. So jadi yang misi untuk settlekan 300 video VDT tu dalam proses lah, Alhamdulillah. And then setiap video yang saya buat tu saya letak numbers lah supaya ingat kan. Kalau tak nak kena kira satu-satu jenuh juga. Jadi live malam ni after this saya akan potong-potong lah sebab saya nak share juga kan apa-apa info mana tahu bermanfaat. So untuk projek malam projek hari ni saya nak share ni, saya edit nikab saya ni. Okay. Hilang kat muka. Saya edit nikab saya ni. Kali kan kita pakai yang ikat. Assalamualaikum Azizabidi. Selamat malam. Okay. So kalau untuk nikab yang biasa kat Malaysia ni jenis ikat kan. Tapi saya kalau pakai nikab ikat tu saya akan sakit bawah mata ni. Jadi saya ni memang mesin jahit ni memang adalah kat rumah, jadi saya pasang getah. Pasang getah macam gini. Macam ni yang saya pakai ni pun saya dah pasang getah, jadi selesa lah, tak ketat . So kalau macam kita pasang getah macam gini, saya rasa lebih mudah, lebih selesa. Kan getah tu memeri. And then dia tak bagi tekanan yang banyak lah dekat mata. Just jadi senang tarik. Kalau tak seksa, kalau ikat tu memang susah lah bagi saya. Cuma semalam nak pasang getah ni kena adjust betul lah saiz kepala. Mana buka So ada hari ni. Okay, hari ni 1, 2. Okay, yang ini projek yang semalam saya buat. Yang semalam saya letak dalam kain macam ini tapi pakai getah putih. Getah putih nampak lah. Sebab kain nikab biasanya dia tak tebal, dia nipis. Tapi macam tak nice, dia kembang besar macam ini. Saya lebih suka pakai ni lah. Tali warna hitam. Pasang butang macam ni. Simple aja. Nice lah, macam nice lah. Okay, hari ni saya edit 1, 2, 3, 4, 5, 6 nikab saya dah settle edit, jadi senang lah nak keluar. Besok saya ada kelas lah. Kita sambil belajar. Bantu kawan saya dekat kedai jahit dia as a part timer. Untuk sepanjang cuti sekolah saya akan kerja part time dekat kedai kawan, and then after school holiday saya hanya akan buat part time pada setiap Jumaat dan Sabtu sahaja. Sampai saya betul-betul mahir baru boleh consider, dan kalau keadaan mengizinkan
baru boleh consider untuk buat full time. Sebab kalau full time dalam keadaan saya tak mahir sekarang ni, memang income saya tak banyak lah. Jadi saya ada anak kecil lagi, ada cost babysitting. Jadi macam tak worth. Tak worth pula. Okay. Itu apa tu? Perkongsian saya pasal nikah. And then tadi saya ada buat satu video. Macam mana sebenarnya nak refresh ingatan saya macam mana untuk teknik untuk jahit kaki seluar. Masa hari pertama saya masuk balik kerja buat part time tu, sebab saya dah lama, dah banyak tahun dah saya tinggalkan kerja menjahit. Saya lupa, saya dapat task untuk jahit kaki seluar alteration. Tapi saya mula tu saya seluar tu saya terbalikkan. Bila terbalikkan and then nak jahit, tapi macam berkedut kan. Kain tu macam berkedut. Jadi jahitan kalau berkedut memang tak cantik lah. Jahitan kalau berkedut memang tak cantik lah. So, saya tanyalah saya punya bos, cakap macam mana teknik yang betul untuk jahit kaki seluar ni, dah lupa kan. Jadi teknik yang betul untuk jahit kaki seluar alteration ataupun jahit seluar baru adalah seluar tu jangan terbalikkan. Seluar tu kena memang kita jangan terbalikkan and then lipat. Bila jahit tu kena jahit dekat bahagian dalam, bukan jahit dari dekat bahagian luar tu. Jadi tadi saya dah buat dia punya video TikTok, anda boleh tengok lah. Okay, so saya tak nampak untuk bahagian komen ni. So sekarang ni jom kita baca surah. Tapi sebelum tu kalau boleh nampak saya punya green screen adalah background gambar. Yang ni adalah produk City Joy susu kolesterol yang saya jual. Okay. Saya adalah ejen sah untuk susu City Joy. Okay, susu City Joy ni adalah susu kolesterol yang boleh dikatakan grade yang bagus lah. Susu kolesterol merupakan susu awal lembu yang kita ambil selepas dalam tempoh maksimum 6 jam sahaja selepas lembu melahirkan anak. Sebab pada tempoh selepas melahirkan sehingga 6 jam tu dia punya kandungan antibody di dalam susu kolesterol tu adalah paling tinggi lah. Selepas daripada 6 jam tu kita tak ambil. Jadi kita ambil yang kira grade A punya susu kolesterol. Kenapa susu kolesterol ni saya pilih untuk saya niagakan? Sebenarnya dia punya story adalah punca kenapa macam mana saya boleh terlibat lah. Sebenarnya masa tahun 2019 dulu kesihatan saya tak berapa baik. Saya diserang darah tinggi dan waktu saya pergi check up untuk ambil surat MC sebab keadaan macam pening and then husband suruh pergi jumpa doktor lah. Dia tak expect pun sebab saya tak pernah terfikir pasal saya akan sakit-sakit ni. Ada sakit-sakit yang macam tu kan. So bila saya pergi jumpa doktor tu, masa tu kan keadaan saya kalau makan lebih saya akan pening. Kalau saya stres saya akan sakit kepala. Saya tak boleh ada tekanan. Tak boleh ada tekanan lah. Jadi saya akan sakit kepala sangat-sangat lah. And then bila saya jumpa doktor tu, waktu sebelum jumpa doktor kan kita jumpa nurse dulu. Nurse ambil bacaan darah kita semua kan, tekanan kan, bacaan tekanan darah kita. Nurse tu terkejut tengok saya. Dia kata saya pun tak tahu sebenarnya kenapa dia terkejut sangat. Cuma dia suruh saya relax and then relax
Then lepas tu repeat balik ambil bacaan tekanan. Tapi bila lepas relax tu bacaan tekanan darah saya masih tinggi. And then jumpa doktor. Doktor cakap tekanan darah saya sangat tinggi masa tu 200 tau. Bacaan sistolik ke diastolik saya tak ingat, tapi bacaan di atas ke di bawah, tapi 200 memang kata consider bacaan yang sangat tinggi lah kan. Bacaan tu sangat tinggi dan yes, boleh membahayakan diri saya. Masa tu pun memang kalau jalan tu dah pening-pening. Jadi kalau saya tersilap masa tu saya boleh kena stroke. Dan doktor kata darah tinggi ni adalah salah satu pembunuh senyap di kalangan untuk orang-orang di Malaysia ni lah kan. Jadi saya pun dapat MC masa tu. Saya tak tahu banyak benda masa tu tentang darah tinggi masa tu kan. Jadi saya tak adalah nak surprise sangat. Tapi saya dapat ubat yang satu bungkus ubat untuk 1 bulan ke macam mana kan. Tapi memang banyak lah ubat tu masa tu. Masa mula-mula tu first time ubat dia kecil je saiz dia. Tapi kena ambil hari-hari. Tapi kan atas nasihat, atas advice, saya disarankan untuk cari alternatif lain. Lah selain daripada hanya bergantung kepada makan ubat yang diberitahu oleh doktor saja. Siapa tu? Terima kasih kerana saya. Okay, and then apa yang berlaku, Allah takdirkan perjalanan tu saya jumpa produk ni dulu. Masa tu saya berkumpul dengan adik-beradik, and then adik lelaki saya ada cerita lah pasal produk ni. So saya suka join ni. Dia kata repeat order tinggi. Secara logik bila saya fikir repeat order tinggi bermaksud produk tu bagus lah kan, bila sentiasa orang perlukan. Jadi saya cubalah, lepas tu saya pun teringat produk ni ada kat rumah. Suami saya dah join company tapi dia tak minum-minum. Dia join sebab untuk modul bisnes produk ni dunia kami 5 selamat malam. Terima kasih kerana saya. Okay, jadi untuk Mama 3A, Assalamualaikum. Terima kasih kerana saya. Hai. Macam mana? Okay. So, masa jumpa adik-beradik tu lah dia, sebab saya fikir produk yang ada repeat order tinggi tu bagus kan. Jadi dan kebetulan susu tu ada kat rumah. So saya consume. Jadi saya bertahu bahawa susu ni adalah susu kolesterol, susu awal lembu, grade yang dengan grade yang bagus lah. Kualiti susu boleh panggil kualiti dia grade A lah macam tu. Sebab susu kolesterol ada banyak dekat market. Ada banyak sangat susu kolesterol dekat market. Tapi yang membezakannya adalah kualiti dan kandungan air gizi di dalam susu kolesterol tu. Hai Zafra 93. Terima kasih kerana saya. Assalamualaikum. Okay, lepas tu saya consume. Waktu tu sakit saya critical, jadi seingat saya, sebab ni dah 2 tahun nak masuk 3 tahun lepas kan. Seingat saya minum 3 hari satu hari tu 3 kali. Pagi sekali, tengah hari sekali, and then petang sekali. Malam sebelum tidur lah sekali. So saya konsisten minum susu ni dan juga teruskan makan ubat yang doktor bagi. Hai Zafra, terima kasih join live saya. Assalamualaikum. So saya continue minum susu ni setiap hari konsisten. And then
Saya rasa saya sebenarnya bukanlah peminum susu. Saya ni orang yang antara yang liat lah minum susu sebenarnya. Sebelum ni pernah beli susu tepung tapi orang kata, sebab saya tahu bahawa memang elok minum susu ni setiap hari tapi saya sebab tak minat kan, jadi mungkin tak ada keperluan, beli-beli expired je. Tapi bila dah sakit ni kita tak ada option, kita nak kesihatan sebab memang badan rasa tak sedap bila kena darah tinggi ni, memang badan tak sedap, makan lebih sikit lepas tu pening kan. Dia punya pening, lepas tu tak boleh nak berdiri lama. Macam-macam keadaan masalah kesihatan lah masa tu. And then bila saya konsisten minum and then saya check up, jumpa doktor lagi. Alhamdulillah doktor kata darah tinggi saya dah tak ada. Waktu darah tinggi saya dah tak ada tu sebelum start PKP kan. Sepatutnya saya kena buat medical check up apa semua lah. Tapi sebab PKP saya tak pergi, tak berani nak pergi klinik masa tu sebab kes banyak sangat kan. Sampailah sekarang tak pernah lagi buat medical check up. Tetapi Alhamdulillah keadaan kesihatan saya semakin baik. Okay. And then bila Assalamualaikum Cik Taring Manis. Terima kasih join live saya. Assalamualaikum. Okay, and then bila kesihatan saya semakin baik, saya dah kurangkan dos ubat tu. Biasalah bila, sebab saya tak suka makan ubat juga. Sebab saya pun tahu ada dari segi side effect kalau kita makan pil setiap hari tu, dia ada kesan dalam kita punya empedu ke apa, buah pinggang pun macam mana. Jadi pil-pil tu dia ada mendakkan tu akan jadi tu yang jadi apa nama, batu karang apa semua kan. Cik Manis Cik Taring Manis dengan si Manis Taring, orang yang sama ke berbeza ni? Apa pun, terima kasih join live saya. Okay. Jadi saya rasa kesihatan saya dah semakin baik. Oh, Masya Allah, apa benda ni? Okay, kesihatan saya dah makin baik and then saya rasa sebab dia bagus untuk saya, dia proven untuk diri saya pun aktif, jadi ejen yang aktif untuk beritahu orang ramai bahawa produk ni bagus untuk kesihatan. Dan susu ni kalau kita minum, sebenarnya dia bukanlah memperbaiki, macam mana dia merawat apa-apa jenis penyakit, tak. Tapi bila kita minum susu kolostrum, apa yang akan berlaku? Hai Regina 3636. Terima kasih join live saya. Okay. So bila saya rasa produk tu bagus, saya pun buat keputusan untuk sharekan manfaat produk ni kepada orang ramai. Sebab dengan aktiviti minum susu kolostrum setiap hari, dia akan memperbaiki sistem imun diri kita sebenarnya. Dia akan memperbaiki sistem imun diri kita. Jadi badan kita ni memang ada sistem imun. Sistem imun ni fungsinya macam kalau contoh saya bagi contoh macam laptop kan. Laptop kalau dia detect ada virus kan, dia akan run untuk cuci and remove sistem antivirus dia tu akan run untuk remove virus-virus yang dia temui lah kan. Jadi kita punya sistem antibody tu fungsi dia lebih kurang lah. Kalau sistem antibody kita jumpa sel-sel yang tak bagus, sel-sel yang jadi macam ancaman kepada tubuh badan kita, sistem antibody kita ni lah yang bekerja akan mempertahankan diri kita. Jadi sistem antibody ni contohnya adalah air mata, tahi hidung, tahi mata, apa lagi,
sistem antibody yang macam cirit-birit tu kan. Jadi kalau misal kata kita keracunan makanan, sistem antibody kita detect kita ada makan sesuatu yang tak sepatutnya kita makan. Sistem antibody kita ni bekerja dengan cara buat kita buang benda tu. Dia akan jadi cirit. Kita akan jadi cirit-birit. Kadang-kadang muntah, kan apa lagi sistem antibody. Hingus, sesama. Kalau misal kata ada virus masuk perut hidung macam tu jadi hingus dan sesama tu sebenarnya sebahagian daripada macam mana cara sistem antibody kita bekerja. Hai friend Reza, Assalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah dapat Tuan Reza dapat pahala untuk yalah bila letak macam tu kita berselawat insya-Allah jadi asbab kepada saya berselawat malam ini dan juga kawan-kawan yang lain. Yang lain yang dengar jangan lupa sambut selawat. Masuk sikit pasal selawat yang saya tahulah untuk share kan. Alhamdulillah saya kan pasal selawat ni saya first time betul-betul serius tahu masa saya busy buat live dululah. Masa tahun ni 2 tahun lepas kot saya sibuk buat live kan. Lepas tu bila kita nak buat live kita kena cari konten kan. Jadi bila cari konten tu saya punya perangai dulu, saya punya aktiviti dulu sebelum saya buat live saya akan cek konten, saya akan posting dekat saya punya page and then bacalah apa yang saya jumpa tu. So tentang selawat ni banyak info-info menarik yang sangat bagus untuk kita. Memang yang saya rasa wow. Saya dah umur berapa baru tahu. Okay, hi Darahani 2110. Terima kasih join live saya. Okay, saya share sikit pasal selawat yang saya tahulah kan. Okay, selawat ada macam-macam selawat. Ada macam-macam selawat. And then selawat Jibril adalah yang selawat yang paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu ala Muhammad itu selawat Jibril. Selawat yang dilafaz oleh para malaikat dan Allah berselawat bagaimana. And then kalau selawat yang kita baca yang Nabi sendiri ajar adalah selawat Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okay, selawat itu adalah selawat yang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita dan dibawa di dalam solat. Dari segi Allahu alam, dari segi bacaan selawat Ibrahim tu, Allahu alam saya pun tak pasti sama ada ia di apa Allah yang ajar Nabi kita untuk baca selawat Ibrahim tu masa solat ke, Wallahu alam, yang itu saya tak sampai lagi kat situ. Ada kemungkinan lah kan sebab kita kan ikut macam mana cara Nabi kita solat kan. Lepas tapi Nabi dapat pelakuan solat tu daripada Allah sendiri kan. Okay. So itu selawat Ibrahim. And then selawat yang dalam lista saya, selawat yang panjang-panjang yang ada doa-doa tu. Hai Mas Surah 0107, terima kasih join live saya. Okay, kalau selawat yang panjang-panjang tu, terima kasih siapa yang bagi like, tiba-tiba ya dah naik 900 like. Terima kasih. Semoga Allah merahmati dan meluaskan rezeki anda semua. Amin. Okay, selawat-selawat yang panjang-panjang tu kan ada selawat Tafrijiyah, ada selawat Syifa, ada selawat lepas tu saya tahun lepas saya ada aktif follow
aktif follow kuliah live dari apa tu Tuan Guru Zainul Abidin kan. So saya tahulah pasal buku ni. Alah, boleh nampak tak? Oops, mana ni? Alah, buku ni warna hijau lah. Tak nampak, tapi nama kitab kot. Nama kitab ni Kitab Dalail Al-Khairat. Dalam Kitab Dalail Al-Khairat ni penuh dengan selawat-selawat. Lafaz-lafaz selawat yang direka oleh dikarang oleh alim ulama kita berdasarkan rasa cinta kepada. Kalau alim ulama memang antara amalan diorang kalau mereka ada hajat-hajat yang besar, mereka akan buat beramai-ramai lah 4,444 kali selawat untuk selawat tafrijiyah tu, supaya permintaan mereka Allah makbulkan. Tapi bukanlah satu orang tu buat 4,444 seorang, tak. Dia macam contoh dalam satu kumpulan tu ada 10 ke 20 orang, 4,444 selawat tu dibahagi-bahagikan. Jadi seorang bawa, katalah lepas bahagi contoh sebagai contoh, mungkin jatuh seorang 200, jadi buat 200 tu, jadi secara berkumpulan mereka akan dapat 4,444. Saya matematik fail sikit. Sebagai contoh je lah. Hairul Muhammad, terima kasih join live saya. HMI 7023, terima kasih join live saya. So, saya tajuk lain tapi cakap je lah apa benda nak cakap kan. Okay. So, ni dapat daripada Tuan Reza tadi. Ada selawatkan selawat tu, itu tadi selawat tu siapa yang create kan. And then selawat yang Nabi Muhammad SAW ajar kepada kita untuk kita amalkan dan yang kita bawa dalam solat tu, kita buat je kan. Buat je, ikut je bacaan dalam buku solat tu. Tapi kita tak tahu pun. Kenapa nama Nabi Ibrahim disebut. Rupa-rupanya Nabi Ibrahim tu adalah imam kita. Tapi Nabi Muhammad adalah kita punya Rasul. Tapi imam kepada para manusia adalah Nabi Ibrahim. Sebab tu kisah Nabi Ibrahim banyak sangat di dalam Al-Quran. Dan Allah banyak sangat memuji Nabi Ibrahim. Allah kata Nabi Ibrahim ni kekasih dia. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad ni dia ada dua gelaran yang dia punya kekasih. Yang lagi satu tak ingat. Nabi Muhammad tu lebih kurang macam tu, dia based on cinta jugalah, tapi perkataan dia tu saya tak ingat. Tapi dua tu yang paling Allah cinta, sebab Nabi Ibrahim tu kita pun tahu taatnya Nabi Ibrahim AS kepada Allah, permintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun invite je Haji Ibrahim. Okay. Nabi Ibrahim tu adalah Nabi yang ujian dia berat. Dalam Al-Quran sendiri pun banyak kisah tentang Nabi Ibrahim, ujian dia sangat berat. Contohnya ujian yang berat adalah bila Allah perintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan isteri dan anaknya, isterinya yang sedang mengandung, di tengah padang pasir yang tak ada makanan, tak ada sumber apa-apa kan. Memang tinggalkan dia, isterinya Siti Hajar kat situ, tinggalkan. Allah perintahkan tinggalkan, dan Allah sangat sayang pada Nabi Ibrahim ni sebab dia tidak pernah mempersoalkan kenapa nak kena tinggal isteri dia dekat sana. Tak. Nabi Ibrahim ni, dia dengar, dia dapat arahan, dia buat tanpa bertanya. Kalau kita kan, kita dapat arahan macam itu,
Wallahualam lah kan. Tapi sebab kita bukan Nabi, kita ni cuma manusia biasa. Tapi Nabi Ibrahim dan juga satu keluarganya, Siti Hajar, bila dia tahu bahawa apa yang Nabi Ibrahim buat tu adalah arahan Allah. Siti Hajar orang kata tak pertikaikan. Kenapa Allah buat macam ini? Kenapa Allah gini-gini? Tak. Tapi dia taat. Sami'na wa ata'na kan. Sebab ketaatan mereka. Sama juga dengan anaknya Nabi Ismail kan. Yang diarahkan untuk dikorbankan kan masa sebelum peristiwa korban. Nabi Ismail tu juga, maafkan saya kalau saya tersalah nama, seingat saya Nabi Ismail lah kan. Betul tak? Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim yang diarahkan untuk betul lah dekat Mekah tu ada hijab Ismail kan. Jadi Allah perintahkan supaya Nabi Ibrahim sembelih anak dia Ismail tu. Nabi Ismail masa tu baru belas-belas tahun. Rasa tak salah saya siapa ustaz mana bagi tahu masa tu umur dia mungkin dalam 11, 12, 13 macam tu lah. Tak pertikaikan. Bila dia tahu Allah suruh Nabi Ibrahim sembelih dia tak pertikaikan. Kenapa Allah nak suruh sembelih aku? Tidak kan. Kenapa tak orang lain kan? Tak. Dia orang sami'na wa ata'na. Kata buatlah demi untuk Allah kan. Dia orang punya ketakwaan sangat tinggi. Kepatuhan kepada Allah sangat tinggi. Without question sebab tu Allah sayang sangat pada dia orang. Dan kerana pengorbanan besar dia orang lah. Sampai hari ini dia orang punya jasa bakti nama dia orang disebut-sebut. Contoh untuk ibadat haji kan, kita mengingati peristiwa Siti Hajar tawaf berlari-lari anak 7 kali untuk mencari air tu kan. Sampai sekarang benda tu aktiviti tu masih kita lakukan untuk mengingati Siti Hajar tu. Hai Darsanah Johari, terima kasih join live saya. Okay, kemudian Nabi Ismail tu ada dekat Mekah tu kan ada hijab Ismail, ada hijab Ibrahim. Dan nama mereka disebut. Dan permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah supaya namanya dan keluarganya disebut sampai hari ini. Allah perkenankan, sebab tu disebut-sebut di dalam solat kita dalam selawat Ibrahim. Assalamualaikum Encik Zamzi Busiripi, terima kasih join live saya. Terima kasih Dr. Hasanah join live saya bagi live tadi siang. Saya tengok live doktor pasal public gold. Saya pun ahli public gold juga. Selalu beli gold bar. Tapi yang apa nama tu GCP AAPP ke apa yang installment tu pernah beli sekali. Akaun yang gap tu ada, tapi saya paling suka beli gold bar public gold. Yang terbaru saya beli yang 5 gram. Ansuran, tak ingat nama penuh dia kan doktor. Memang saya dengan suami suka. Lagi satu, public gold ni dia punya produk tu sentiasa ada kan. Saya sebenarnya dah jadi ahli untuk public gold. Dengan lagi satu tu saya dah tak ingat apa lagi satu saya join. Tapi yang lagi satu tu susah nak dapat stok. Asal nak beli je habis. EPP, Easy Payment Purchase, betul. Saya beli gold bar 10 gram masa tu. 3,000 something masa tu. Tapi tu first time lah. Lepas tu daripada tu saya beli kecil-kecil aje. Saya suka yang terbaru tu lah. Yang paling saya suka ready stock lah, sentiasa ada. Ready stock sentiasa ada. Senang order, senang dapat dah banyak kali lah. Alhamdulillah. Kalau beli gold bar, memang saya suka beli dengan public gold lah. Kalau barang kemas, saya suka beli second. Barang kemas second dekat Keramat ni ada. Alhamdulillah jumpa kedai dia hari tu. Barang kemas second. Jadi bila kita beli barang kemas yang kita panggil apa? Second. Yang terpakai kan.
tak payah bayar upah dia. Upah untuk barang kemas selalunya tinggi kan. Hampir 100, 200, busuk-busuk RM60 macam gitu, 100. Kalau gelang 100 lebih lah. Jadi saya tak nak membazirkan duit saya beli barang second pun tak apa. Pre-love. InsyaAllah dah lama. Dah lama tak aktif, dah lupa dah perkataan macam satu. Dekat UTC Keramat ada satu kedai. Dia jual pre-love item. Saya pergi tengok. Excited lah sebab walaupun pre-love tapi design dia baru je. Design kita tak pernah pakai kan. Memang jimat banyak lah bila tak payah bayar upah. Kan. Alhamdulillah Allah bagi rezeki itu. Kalau tak saya beli pre-love online. Cuma risiko. Hai Tuan Errol Haris, terima kasih join live saya. Malam ni saya borak je lah apa saja. Terima kasih untuk sharing doktor siang tadi. Saya siang tadi lepas scroll satu-satu habis orang ni punya live, saya pergi live orang lain. Rasanya macam tak ada plan nak live lagi hari ni, tapi sebab saya nakkan buat video. Tadi dekat doktor punya live saya tanya macam mana nak dapatkan rakaman untuk kita punya live ni. Amorel 84, terima kasih channel saya. Lepas tu ada yang jawab pergi dekat live center replay. Alhamdulillah lah. Jadi memang boleh banyak membantu untuk tambahkan kita punya video kan. Kita kembali pasal tadilah pasal selawat dulu Okay, yang saya nak share apa yang saya tahu specialnya selawat lah. Okay. Selawat tu, tadi pasal selawat, Masya Allah, selawat Jibril, selawat Ibrahim dengan selawat-selawat yang lain, selawat Tauhidiyah, selawat Syifa apa semua. Dan saya baru tahu ada satu selawat nama dia selawat Azimiyah. Ni saya dapat pun daripada Tuan Guru Syazanul Yasir, tak nampak lah. Putih tak nampak, nanti saya cuba upload dekat untuk BTP. So selawat Azimiyah ni pula dia punya kelebihan. Selawat Azimiyah ni ada perkataan azim, besar. Maksud selawat ni kan, saya bacakan maksudnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan cahaya wajah Allah yang Maha Agung, yang memenuhi seluruh penjuru singgahsana Allah yang Maha Agung, dan berdiri dengannya seluruh alam yang Maha Agung, agar engkau berselawat ke atas penaung kami, Muhammad yang memiliki kadar yang agung, dan ke atas keluarga Nabi Allah yang agung, dengan kadar keagungan zat Allah yang Maha Agung, pada setiap pandangan dan nafas, sebanyak bilangan apa yang diliputi oleh ilmu Allah yang Maha Agung, dengan selawat yang berkekalan, dengan kekekalan Allah yang Maha Agung, demi mentakzimkan hak dikau, wahai penaung kami, wahai Muhammad, wahai pemilik akhlak yang agung, dan kurniakanlah ya Allah ke atasnya salam, serta ke atas keluarganya seumpama itu. Dan himpunkanlah daku dengannya sebagaimana engkau menghimpunkan di antara roh dan nafas secara zahir dan batin ketika jaga dan tidur, dan jadikan dia wahai Tuhan sebagai roh bagi zatku dari segala wajah di dunia sebelum akhirat, wahai yang Maha Agung. Nanti kita potong-potong video lah. Boleh dapat tengoklah ni. Jadi kita kena live 1 jam lebih kan. InsyaAllah. Semoga Allah bagi kekuatan. Okay. Yang saya baca tadi, selawat Azimiyah. Ni dapat ilmu tahun ni. Selawat Azimiyah ini, kalau kita baca, dia bersamaan macam kita baca 12,000 kali selawat Jibril. 12,000 kali selawat Jibril, ataupun satu buku kitab Dalail Al-Khairat ni. Kalau kitab Dalail Al-Khairat ni ada himpunan macam-macam selawat. Selawat tu doa-doa lah, macam-macam doa yang dihimpunkan dengan selawat kan. Jadi dia punya kisah yang paling famous adalah kisah tentang seorang
Hai Lisa Sukarani 87, terima kasih join live saya. Terima kasih juga yang bagi love. Terima kasih yang stay dan berborak dan berkomen. Terima kasih sangat-sangat. Dah lama tak join, saya dah lama tak live. Alhamdulillah. Dan kepada sahabat-sahabat Boski, saya pun baru kenal Boski tu, saya tak berapa betul lagi sebut macam mana namanya. Saya tahu dia punya profil nama Papa Susu macam tu. Okay, so pasal selawat. Antara kelebihan selawat tadi, ada satu kisah yang famous. Tuan Guru Zainul Abidin selalu share dan ustaz lain pun ada share lah tentang satu peristiwa di zaman para sahabat, tapi bukan waktu baginda masih hidup lah. Ada satu peristiwa, seorang sahabat ni dia berjalan mungkin dalam berjalan di dalam hutan ke padang pasir ke, wallahualam tak ingat. Kemudian dia teringin nak minum air dalam perigi. Dalam perigi, tapi perigi tu jauh. Dia tak boleh nak ambil air tu. Jadi rasanya dalam hutan kot. Jadi tiba-tiba ada seorang budak kecil lalu. Budak tu dalam belas-belas lah. Dia panggil remaja. Untuk bahasa Arab ni remaja dia punya perkataan. Dia punya panggilan. Tapi saya tak ingat. Lepas tu budak tu dia tanya apa yang tuan nak lakukan. Jadi sahabat ni cakap, saya nak minum air tapi tak boleh nak ambil air tu jauh kat dalam. Apa yang budak ni buat, dia meludah dekat perigi tu, kemudian air tu naik sampailah sahabat tu boleh minum. Boleh minum air tu, dapat air tu naik sampai dia boleh minum. Lepas tu dia rasa macam awesome lah kan. Rasa takjub. Lepas tu dia tanya pada budak ni, apa amalan kau sampai Allah bagi kau kelebihan macam gini? Jadi budak ni cakap, aku tidak akan tidur sebelum menyelesaikan 12,000 selawat. Jadi dia konsisten. Setiap amalan kita ni akan jadi tajam, sharp kalau kita konsisten. Jadi kalau itu yang penting sedikit tapi istiqamah, ataupun kalau yang budak ni memang dia azam kuat, dia buat 12,000 selawat tu bukan senang lah, tapi dia punya kelebihan adalah dia mampu istiqamah. Istiqamah tu yang menyebabkan dia mendapat asbab Allah berikan dia kelebihan tu. Jadi sahabat ni rasa macam terinspirasi apa dia buat, sebab mungkin dia rasa dia tak mampu nak bersawat 12,000 kali sehari. Jadi dia buat lah, dia karang lah kitab Dalail Khairat ni. Macam mana? Macam nampak? Tak nampak lah. Kitab Dalail Khairat ni himpunan selawat-selawat dan himpunan selawat dan doa lah untuk baginda Nabi. Dan dikatakan siapa yang baca satu kitab ni akan bersamaan dengan 12,000 kali selawat. Kitab ni nampak tebal tapi dia macam hari Isnin baca yang mana, hari Selasa baca yang mana. Tapi yang bagus ni kan, saya tengok kat sini, kitab ni opening dia, kita akan baca nama-nama Allah dulu, lepas tu nama-nama Nabi. Nama-nama Nabi, bukan nama tau, gelaran kepada Nabi tu ada banyak. Saya boleh tahu banyak jugalah ilmu dapat daripada sini. Jadi Isnin baca apa, Selasa baca apa, Rabu baca, dia ada jadual dia. Jadi dikatakan kalau amalkan kitab Dalail Khairat ni setiap hari, sama macam kita, kalau kita dapat istiqamah, sama macam kita baca 12,000 kali selawat setiap hari. Dan lepas tu, untuk selawat azimiyah ni pula dikatakan siapa yang dapat istiqamah membaca selawat azimiyah ni, dia punya kelebihan adalah sama macam kita baca 12,000 kali selawat tadi, dan juga satu kitab dalam sama dengan kelebihan baca Dalail Khairat. Tapi dari segi kalau nak tanya apa tu nama orang panggil hadis,
apa yang itu wallahu alam lah. Saya cuma share apa yang saya dapat daripada tengok live apa live tuan-tuan guru kita, ustaz-ustaz kita. Tapi selawat memang tajam lah kan, kalau betul dapat amalkan memang tajam memang. Saya kan dulu masa tahun bila saya buat pendekatan, saya berniaga, saya tak buat marketing tau. Saya tak buat marketing yang berbayar sebab saya sayangkan modal saya. Teruk. Bukan lagi satu dari segi bila buat FB ad dulu kita kajian dekat betul ni Tuan Rasa istiqamah. Istiqamah memang kata kita akan dapat sesuatu, Allah hadiahkan. InsyaAllah Allah kita punya usaha untuk istiqamah itu boleh jadi asbab untuk Allah hadiahkan kita sesuatu. Apa yang kita minta. Jadi pengalaman saya sendiri masa tahun 2020 kot, saya berubah daripada aktiviti terlalu busy buat live. Dulu saya buat live satu hari 5 kali. Masa mula-mula lah kan. Satu hari 5 kali kan. Sebab dia orang kata kena kerap. Tapi bila terlampau busy tu tapi macam saya rasa macam amal masa untuk saya beribadah tu jadi kurang. Lepas tu bila saya buat live pula, saya terjumpa pula tentang kelebihan selawat. Jadi apa yang saya buat masa tu saya ubah. Saya buat saya baca selawat dengan satu jumlah yang masa tu 10,000, 20,000 kan. Tapi niat untuk bisnes. Alhamdulillah memang Allah bagi. Ada satu hari tu saya baca banyak juga lah masa tu. Lepas tu saya dapat 3 customer baru dalam satu hari. Lepas saya amalkan tu memang Alhamdulillah memang Allah beri. Bila kita berdoa, jadi bila kita buat amalan ni, apa yang kita minta, kalau kita nak kesihatan, Allah bagi kesihatan lah. Kalau kita nak sale, Allah bagi sale insyaAllah. Yang penting yakin, hati tu kena yakin lah. Tapi memang saya sendiri dah pernah buat dan jadi. Cuma sekarang ni saya dalam fasa berubah lagi kan. Jadi saya tak buat lagi lah benda tu. Sedang dalam fasa change amal ibadah lain. Okay. Itu kemudian selawat. Memang kalau kita berhajat, kita boleh gunakan. Lagipun berselawat ini betul. Haza rahmatu min Rabbi, betul. Semuanya daripada Allah. Bila apa yang saya dapat, daripada sesiapa pun, ia memang daripada Allah. Dalam alamat surat kan ada ayat ni kan. Jadi memang apa yang saja yang kita dapat, ilmu ke, rezeki ke, sales ke, bantuan ke, semuanya daripada Allah. Jadi bersangka baik pada Allah, jaga hubungan baik dengan Allah. InsyaAllah. Jadi sekarang ni pasal selawat tu lagi. Bila kita amalkan selawat ni dalam masa yang sama, kita buat apa yang Allah suruh. Sebab dalam Al-Quran pun Allah suruh kita berselawat kan. Allah suruh kita berselawat. Allah sendiri cakap Allah dan malaikat pun berselawat. Dalam banyak amal ibadah kita sebagai orang Islam, selawatlah satu-satunya ibadah yang Allah sendiri buat dan juga malaikat buat. Solat tak, puasa tak, yang lain-lain lagi tak kan. Tapi selawat adalah kita Allah dan juga malaikat buat. Jadi kalau kita lazimi berselawat, jadi kita buat sesuatu yang sama. Sama dengan apa yang mereka buat kan. Apa yang Allah dan malaikat buat. Jadi dalam masa yang sama kita buatlah ikut menurut perintah Allah. Kemudian masa tu saya dengar ceramah daripada Ustazah Asma Harun. Alhamdulillah. Surah Al-Ahzab 56. Yelah kot saya tak hafal tapi memang itulah. Memang saya pernah jumpa tapi saya ni duk tak hafal je lah. Terima kasih Tuan Reza share nanti. Saya screenshot. Screenshot nanti kan boleh masuk dalam PTT kan. Jadi dalam Al-Quran memang Allah sebutkan
Allah dan malaikat pun berselawat kan. Jadi dan Ustazah Asma kata selawat tu sebenarnya bukanlah untuk Allah, bukanlah untuk Nabi Muhammad. Walaupun dalam dalam lafaz tu kita minta Allah supaya merahmati, memberkati Nabi Muhammad SAW yang memang sebenarnya sedia diberkati. Tapi sebenarnya selawat itu adalah untuk kita, umat Nabi Muhammad. Sebab Allah berjanji, Allah berjanji. Dan yang the best part is, waktu berita ini disampaikan kepada baginda Rasulullah Assalamualaikum Kak Fatin. Waalaikumsalam yang. Terima kasih Jenah Fakak. Terima kasih Encik Muhammad Hanif Muhammad. Terima kasih joinlah saya. So sekarang ni saya share pasal selawat apa yang saya tahu. So selawat tu bila kita buat, selawat tu sebenarnya bukan untuk Allah, bukan juga untuk Nabi Muhammad tapi untuk diri kita sendiri. Dan bila berita tentang selawat ini Allah beritahu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sangat gembira. Sangat gembira dengan kurnia ini sebab Allah kata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa umatmu yang berselawat sekali, aku punya Allah akan berselawat 10 kali kepada kita. Jadi kita ni manusia yang banyak dosa, yang banyak kekurangan, yang tak cukup ilmu, yang amal ibadah pun kurang kan, banyak lalai. Tapi Allah beri keistimewaan di mana hanya dengan berselawat Allah akan beri 10 kali selawat kepada kita. Allah mendoakan kita 10 kali. Allah memberikan kita keberkatan 10 kali ganda daripada kalau kita selawat sekali je. Macam tadi kita selawat sekali kan, Allah dah beri kita 10 kali selawat untuk kita. Selawat itu sebenarnya doa. Kita ni, dalam kehidupan kita ni tidak berbeza kan, pasti akan berbeza. Hai Mifira, Assalamualaikum. Terima kasih joinlah Fakak. So sekarang ni tengah sesi sharing pasal selawat. Okay. So selawat ni adalah salah satu bukti cinta Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan cinta Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Umat lain tak dapat anugerah ni. Tapi kita Allah bagi, Allah hadiahkan kita anugerah ni. Meril 84, terima kasih join live balik. Assalamualaikum. So sekarang ni sesi share live tentang kelebihan selawat. Nanti akak potong-potong kita share kat VTT lah. Sebab selawat ni satu hadiah anugerah yang antara hadiah dan anugerah yang paling indah yang Allah bagi. Selain daripada Al-Quran, Al-Quran juga adalah hadiah daripada Allah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Amira Ismail, terima kasih join live. Assalamualaikum. Okey. Kemudian, kalau misal kata kita ada satu challenge dalam hidup ataupun kita ada satu situasi yang kita tak dapat atasi. Kadang-kadang kita ada sifat buruk diri kita yang kita tak ada kekuatan nak tinggalkan. Mintalah bantuan Allah dan gunakan selawat sebagai usaha jalan. Selawat banyak-banyak, doa pada Allah dengan keberkatan selawat ini. Kau perbaikilah sifat aku, bantulah aku supaya aku tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk aku kan. InsyaAllah Allah pasti bagi. Tapi yang macam saya punya pengalaman, selawat ni boleh meredakan kemarahan. Dulu saya kuat marah. Masa umur 20-an je gitu kan. Kerja marah je kan. Ada satu seketika tu, marah tu memang. Ada satu peristiwa di mana seorang sahabat ni jumpa Nabi. Dia ceritalah, dia kata dia nak tanya pendapat Nabi untuk berapa banyak selawat yang dia perlu buat setiap hari. Jadi sahabat ni tanya, hai Zikir Hazim 100, terima kasih join. Hai Azrawi, terima kasih join live. Hai Azrawi, Convi 115, hai. Assalamualaikum, terima kasih join live saya. Okay, so baik kepada kelebihan selawat. Jadi ada satu peristiwa pada zaman Nabi.
seorang sahabat jumpa Nabi nak tanya pada Nabi berapa banyak selawat yang aku patut buat setiap hari. Okey, jadi sahabat tu tanya, kalau satu hari tu ada, tak berapa ingat sangat tapi lebih kurang lah kalau dalam satu hari aku buat kalau dalam satu hari untuk beribadah, masa untuk aku beribadah, kalau aku gunakan 1/4 daripada masa aku tu khas untuk selawat, adakah ia mencukupi? Jadi maksudnya yang 3/4 tu dia buat benda-benda lain, solat ke, istighfar ke, apa ke. Rasulullah SAW jawab, ianya bagus, tapi kalau kau lebihkan lagi bagus. Jadi sahabat tu fikir, oh Rasulullah kata lebihkan lagi bagus. Jadi dia pun tanya lagi, kalau dalam satu hari aku gunakan separuh masaku untuk beribadah, aku gunakan untuk berselawat, adakah ianya bagus? Lepas tu Rasulullah jawab, ianya bagus, tetapi kalau kau dapat lebihkan lagi bagus. Jadi sahabat fikir, maksudnya Rasulullah cakap macam itu, maksudnya kena upgrade lagi, tambah lagi. Okey, kalau macam tu, kalau masa untuk ibadah, 3/4 masa untuk aku beribadah, aku gunakan untuk berselawat, adakah ia bagus? Jadi Rasulullah jawab, ianya bagus, tapi kalau kau dapat lebihkan lagi bagus. Hai Syafiq bos, terima kasih join live akak. Sekarang dah 12.30, kejap lagi nak end live lah kan. Jadi sikit sakit tekak dah. Banyak tekak, dah lama tak banyak cakap. Okay, sambung. Okay, jadi sahabat dengar, okey kalau macam tu Rasulullah kata 3/4 tu bagus, tapi kalau lebihkan lagi bagus. Maksudnya kalau macam gitu Rasulullah, aku gunakan seluruh masa aku untuk beribadah, yang yang zikir-zikir tu kan, semuanya aku gunakan untuk berselawat. Adakah ia bagus untuk aku? Lepas tu Rasulullah jawab, ya, ia bagus untukmu. Dan Rasulullah mengajak sahabat-sahabat kita yang masih jauh daripada Islam, sahabat-sahabat yang memang lahir sebagai Islam tapi tidak mengamalkan Islam, sahabat-sahabat yang lahir bukan dalam beragama Islam. Mari kita usaha untuk buatlah apa-apa saja supaya kita Allah nampak kita buat kerja untuk dakwah mereka untuk kembali kepada Islam. Sebab itu sebenarnya dah jadi tugas dan tanggungjawab kita dah. Alhamdulillah. Tugas dan tanggungjawab kita untuk menyeru mereka supaya kembali kepada Islam, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Sebabnya kita adalah umat yang bertanggungjawab, diberi kewajipan, dituntut untuk menyampaikan. Kita adalah umat yang dituntut untuk berdakwah. Kita bukan umat yang beramal hanya untuk dirinya sendiri sahaja. Paling sikit adalah kalau kita dapat ahli keluarga, sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita dalam doa kita. Doa yang paling mahal adalah doa yang kita mendoakan orang lain supaya dapat hidayah. Itulah doa yang paling mahal. Bukan doa supaya kita sihat ke, doa rezeki ke, doa whatsoever ke. Tapi doa yang paling mahal adalah doa kita mendoakan doa. Kenapa kau tak ajak aku untuk memperbaiki diri aku supaya menjadi akhirat nanti. Jadi maflis disebabkan orang ramai datang menuntut kita. Lagi-lagi dalam zaman media sosial ni, kita sepatutnya boleh melakukan sesuatu untuk agama tapi kita tak buat. Kita tak nak nanti dekat akhirat kita maflis. Kat dunia ni kita sibuk kayakan diri kita, kayakan duit kan. Tapi kita lupa tentang nasib kawan-kawan kita. Sebab bila kita sengaja tak gunakan peluang ini untuk menarik mereka, yang saya boleh dalam video dengan penulisan,
Kalau untuk bercakap depan-depan, saya tak ada kemampuan. Sebab saya tak pandai sangat cakap nanti orang kecil hati. Wallahu a'lam. Nabi Muhammad ini bukanlah hanya yang beragama Islam. Mereka yang bukan beragama Islam pun umat Nabi Muhammad. Siapa yang lahir selepas, siapa yang lahir ataupun hidup selepas Nabi Muhammad apa diutus menjadi rasul, itu dah memang dari kita sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi tugas kita untuk membantu sahabat-sahabat kita, umat-umat Nabi Muhammad yang lain. Sebabnya Rasulullah sangat sayangkan umat-umatnya. Jadi kita cuba usaha untuk selamatkan semampu mungkin dengan izin Allah, insyaAllah. Mari kita buat perkara ni. Okey. So sekarang dah 12:30. Baca sikit lah maksud surah Al-A'raf, sebab sebenarnya tadi tajuk nak ajak baca maksud surah Al-A'raf. Okey. Surah Al-A'raf bermaksud tempat tertinggi, surah ke-7. Ada 206 ayat Makkiyah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim Shad. Okey, tajuk dia kewajipan mengikuti wahyu dan akibat menentangnya. Ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu. Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu mengenainya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Okey, ini tuntutan. Assalamualaikum Ketum Utara. Masya-Allah. Ada. Semoga Allah merahmatimu. Okey. So sekarang ni sesi baca maksud surah Al-A'raf. Okey. So ulang balik Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu. Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu mengenainya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Terima kasih yang bagi live. Semoga Allah merahmati. Semoga Allah meluaskan rezeki. Semoga Allah memberikan hidayah untuk menjadi seorang hamba Allah yang baik, sempurna dan Allah terimakan sama-sama kita, insyaAllah. Ayat keempat. Tengah hari. Maka tidak ada keluhan mereka di waktu datang kepada mereka siksaan kami kecuali mereka mengatakan, maka sesungguhnya akan dikabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Okey, tentang timbangan kan. Baru ni ada buat video tentang satu ayat dalam surah tak berapa ingat, Al-An'am ke Al-Ma'idah ke. Tetapi dalam ayat tu kan, Allah beritahu kalau kita buat satu kebaikan, Allah akan gandakan kebaikan kita tu sebanyak 10 kali ganda. Tetapi kalau kita buat satu kejahatan, Allah tak gandakan pun. Kita kira -1 sahaja. Tapi kalau kita buat satu kebaikan, Allah akan tambah 10. Punya Allah kasih sayang sangat pada kita. Tapi kalau dengan kelebihan yang Allah bagi ini basic, paling basic. Satu kebaikan 10 kali ganda. Itu belum kalau solat jemaah 27 kali ganda kan. Tapi kalau dengan semua kelebihan gandaan-gandaan yang Allah bagi ni pun, dengan semua gandaan-gandaan yang Allah bagi ni pun, timbangan amal kebaikan kita still ringan. Maksudnya timbangan
kejahatan kita yang lebih berat, memang kata nanti kat sana tak boleh nak buat apa lah. Jadi sama-sama lah kita usaha supaya daripada bangun tidur sampai nak tidur balik tu, keseluruhan perjalanan hidup kita tu kita usaha supaya tak buat perkara-perkara yang menyebabkan kita rugi. Negatif. Macam berniaga lah juga kan. Kita berniaga mesti nak sentiasa untung. Jadi kita usaha daripada bangun tidur sampai nak tidur balik tu, kita kena check. Jangan sampai perbuatan jahat kita tu lebih banyak, lebih berat daripada timbangan kebaikan kita. Walhal Allah dah bagi kalau kita buat kalau kita buat kebaikan, Allah bagi 10 kali ganda. Okay, janganlah jadi manusia yang rugi. Kata tekak cakap banyak. Hai Fiak. Terima kasih join live saya. Okay. Itu tadi pasal gandaan kebaikan. Okey, ni Allah cakap. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di atas muka bumi dan kami adakan bagi kamu di atas muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Okey, so untuk malam ni sampai ayat 10 sahaja. InsyaAllah nanti live lagi, sambung lah. Okay, so Alhamdulillah saya nak akhiri live saya sampai sini. Terima kasih untuk semua yang beri like. Alhamdulillah dapat 3,300 like. Terima kasih. Terima kasih semua yang join. Terima kasih. InsyaAllah nanti kita improve lagi. InsyaAllah nanti next time kita boleh borak-borak lagi. Assalamualaikum Encik Rahfun. InsyaAllah saya dah nak end live ni. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum.